So, janganlah palau. Saya tanya tu tu. Ya, baik. Tadi Baik. saya jawab paper 2 tu bahagian B. Okey, baik. Lepas tu? Itu dia tanya soalan tu, dia tanya apakah kesan kalau perang berlaku di negara kita. Okey. Betul, saya jawablah ekonomi negara akan berjatuh kan. Betul saya tanya cikgu saya, dia kata salah. Okey. Betul cikgu, ekonomi negara akan jatuh kan cikgu. Kalau apa, berlaku perang sekali lagi? Kalau berlaku perang di negara kita sekarang. Okey. Okey, baik. Jawapan kamu tu bukan tak betul. Bukan tak betul Bukan tak betul, tetapi jawapan tu dia tidak menjawab soalan. Contoh macam ni Zan. Okey, dan kepada semua para pelajar. Okey, cikgu bagi tahu kepada semua para pelajar, kamu mesti jawab mengikut kehendak soalan. Okey, contoh macam ni Selalu tak kamu kena apabila apa tahu? Apabila guru sekolah kamu ataupun kamu datang lambat. Okey, kamu datang lambat, kemudian guru kamu tanya, "Okey, kenapa datang lambat?" Kamu jawab apa? "Tadi ada aksiden, cikgu." Jawab tak soalan tu? Jawab. Tak menjawab. Tak menjawab sebenarnya. Soalan dia, kenapa kamu datang lambat ke sekolah? Tadi ada aksiden, cikgu. Itu tak menjawab. Sebenarnya jawapan yang patut kamu bagi tahu ialah kan apa? Bila soalan dia kata apa tau? Okey, kenapa kamu datang lambat? Kamu akan cakap apa? "Oh, saya datang lambat kerana apa? Terperangkap dalam kesesakan lalu lintas." Kemudian bila cikgu kamu tanya lagi, "Kenapa kesesakan lalu lintas?" "Oh, kerana ada kemalangan, ada aksiden." Baru menjawab soalan. Boleh faham? Cikgu tu dengki dengan saya tu. Tak ada orang nak dengki dengan kau, tak ada apa-apa untungnya. jadi okey, kalau katakan okey, sebab itu penting untuk kamu direct jawab soalan. Macam kalau katakan soalan tadi, dia kata apa? Apakah kesan kalau perang berlaku di negara kita? Okey, bila kesan itu kamu kena lihat pada 3, iaitu dari segi politik, dari segi ekonomi dan daripada segi sosial. Okey. Jadi contohnya kalau macam apakah kesan yang akan berlaku jika perang berlaku di negara kita? Pertama sekali kita boleh ceritakan tentang kita tahu bahawa pentadbiran negara akan jatuh, pentadbiran negara. Kemudian yang kedua, kedaulatan negara juga akan terjejas akibat perang. Nampak tak? Dia direct. Dia direct. Yang ketiga kita boleh kata bahawa apa? Kehidupan dari segi ekonomi, kehidupan masyarakat akan menjadi sukar. Kerana apa? Kerana akan mengalami kekurangan makanan. So spesifik. Jangan cerita ekonomi akan jatuh. Itu terlalu umum. Dia kena spesifik. Spesifik itu yang kamu kena tahu. Contoh kalau macam orang tanya kan, okey, adakah Izan tu handsome? So orang cakap apa? Ya. Orang kata Izan tu handsome. Macam mana Izan tu handsome? Entah. Tak ada huraian, tak ada spesifik dia. So salah anak cikgu. Dia kena detail. Izan tu handsome kerana apa? Kerana hidungnya mancung. Kerana di pipinya kanan cikgu. Kemudian ada apa? Ada lesung pipit. Detail dan spesifik. Macam tu. Betul ya semua? PATP. Nombor anak cikgu. Okey. Jadi belajar untuk menjawab secara spesifik. Jangan umum sangat. Spesifik. Jadi sebab itu boleh membezakan antara pelajar yang memang bijak ataupun pelajar yang hanya memandai-mandai je jawab. Nampak tu? Aduh, saya jawab dengan serius tadi tu. Okey. Ya, betul. Tapi dia tak menjawab soalan. Tak menjawab soalan. Aduh. Okay, jawab penting. tu tadi tu. Saya seorang minta tambah test pack, orang lain tak tambah pun. Tak apa. Okey, sebagai contoh macam pelajar ini, dia minta cikgu tengokkan jawapan saya. Okey. So kalau kita lihat di sini macam ni kan. Iaitu soalan dia kata tentang yang B tu. Selain daripada penguatkuasaan undang-undang darurat, bagaimanakah tindakan British dalam menangani ancaman komunis di tanah Melayu? Selain daripada darurat, kita tahu iaitu tawaran pengampunan. Dia straightforward je. Tindakan British menangani ancaman komunis ialah tawaran pengampunan.
mereka menampal poster pengampunan di merata-rata tempat. Okey, 1 poin untuk fakta. Tapi huraian itu Berapa? okey. Yang ini bab berapa? Yang ini adalah bab yang ini bab yang ke-6 sejarah tingkatan 4. Ini bab 6. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, dia daripada 4 markah dia hanya boleh dapat berapa? Dia dapat 2 markah atau paling kuat pun 3 markah. Kerana apa? Kerana menampal poster pengampunan di merata-rata tu okey. Okey. Ya, dia tidak spesifik, itu satu. Kemudian selain itu mengadakan perang saraf, itu betul. Tapi rancangan ini dilakukan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Tapi kalau memenangi hati dan fikiran rakyat, bagaimana nak menangani ancaman komunis? So ayat huraian itu tidak spesifik. So sebab itu perlu untuk apa? Perlu untuk huraian yang tepat. Okey, huraian yang tepat. Tapi 4 poin diberi itu dah betul. Cuma okey, dia punya relevannya cuma ada 2 atau 3 sahaja. So, macam soalan yang C. Okey, adakah pelaksanaan darurat wajar dilaksanakan pada hari ini? Beri hujah anda. So, pada pendapat saya tidak wajar pelaksanaan darurat dilaksanakan pada hari ini kerana negara kita tidak berlaku rusuhan kaum. Okey, itu yang dibagi tahu. Selain itu negara kita tidak dijajah oleh kuasa luar. Okey, negara berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Di samping itu negara kita mempunyai pasukan ketenteraan yang terlatih. Boleh dapat 4 markah. Okey. So, sebenarnya pelaksanaan darurat ni wajar ke tak wajar, dia bergantung kepada apa tahu? Kepada sebenarnya kamu punya huraian. Contoh, kalau katakan dia kata tidak wajar, okey, kena beri poin. So poin dia kata, okey, poin ni betul. Tidak ada rusuhan, tidak dijajah oleh kuasa luar, negara ada dalam keadaan aman dan sejahtera, negara mempunyai pasukan ketenteraan yang terlatih, boleh. Tapi kalau dia kata, cikgu, kalau pada pendapat saya wajar pelaksanaan darurat, boleh ke? Boleh. Maknanya wajar atau tak wajar tak ada masalah, tapi mesti berikan dia punya reason, dan reason itu mesti kuat. Contohnya kalau katakan pelaksanaan darurat, wajar ke? Wajar juga. Kerana apa? Kerana negara kita sedang dilanda COVID. Sedang dilanda COVID. Jadi bila sedang dilanda COVID, so kita perlu untuk apa? Perlu untuk kekal di rumah, kemudian kita perlu menjaga SOP, dan juga kita perlu sekiranya kes-kes itu berlaku yang banyak di kawasan tertentu, okey, kita perlu menjalankan PKPD dan sebagainya. So boleh, tak ada masalah. Wajar atau tak wajar boleh. Yang penting alasan tu mesti tepat dan relevan. Okey. Jadi jangan main hentam aja. Jadi pelajar ini yang bertanya pada cikgu tadi, cikgu rasa macam okey, bagus. Okey, cuma dia kurang latihan lah. Kurang latihannya itu. So cikgu rasa okey, kamu semua okey boleh demerit 10. Okey, masuk lambat. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua at least lepas ini kamu tahu bagaimana untuk membuat latihan-latihan sejarah. Dan untuk para pelajar, okey, untuk para pelajar yang akan menyertai bengkel cikgu pada sama ada bengkel online ataupun bengkel fizikal bersemuka yang diadakan di Shah Alam nanti. Okey, cikgu telah menyediakan satu bahan untuk kamu yang cikgu rasa bahan ini memang okey, sesuai untuk kamu semua, iaitu sebagai contoh. Okey, nak fizikal tapi mak takut dah pula. Okey, ini antara bahan dia. Okey, ini contoh bahan dia di mana okey, cikgu telah sediakan yang ini. Kemudian inilah dia. Okey, bahan-bahan dia. Okey, ini daripada bab 1 konsep kedaulatan. Okey, kemudian juga inilah dia. Dia sedikit nota tetapi ada sedikit latihan. Kerana apa? Kerana kita nak mengenal kata kunci. Kita nak mengenal kata kunci. Begitu juga dengan jenis kedaulatan. Okey. Dan juga kita akan sediakan juga padankan ciri negara. So ini nota yang kita kata nota sambil kamu buat. Jadi kamu akan dapat lebih. Okey. Kerana apa? Kerana ianya meminta untuk kamu buat sekali nota tu. Okey, begitu juga kepentingan mewujudkan negara berdaulat.
Okey, memang rugi kalau tak datang. Ataupun kalau tak dapat datang untuk kelas bengkel fizikal cikgu di Shah Alam, kamu boleh join bengkel cikgu secara online. Secara online pada hari Jumaat juga pada 24 hari bulan Disember. So inilah antara bahan yang cikgu akan berikan dalam bengkel tersebut. So okey, kemudian ada bab 2. Okey, yang ini saja. Jadi cikgu rasa macam ruginya kalau korang tak join ni. Okey, ruginya kalau tak join. So please, cikgu syorkan untuk kamu datang. Okey, dan kalau tak dapat datang atau jauh ke atau apa-apa ke kan, okey, boleh masuk join secara online. Okey, bengkel online. Masa pun sama 8.30 sampai pukul 2 petang. Kita betul all out punya. Okey. So itu paling penting. Alright. So cikgu, sebenarnya kita nak buat apa pada hari ni cikgu? Okey, sebenarnya hari ni kita nak buat latihan dan untuk bulan ini, maknanya bulan 12 ya, bermasuk bulan 12 nanti, mulai pada minggu depan, okey, kita akan buat latihan daripada revision sejarah tingkatan 4. Sebab cikgu tahu, engkau orang semua memang dah lupa sejarah tingkatan 4. Ingat lagi ke? Adalah ingat sikit-sikit, betul tak? Okey. Ingat sikit-sikit. Tapi Saya ingat kisah silam saya. kisah silam kamu. Tapi ramai yang lupa. Jadi sebab itu, okey, okey, boleh join untuk apa? Kelas online cikgu akan buat semuanya kelas-kelas revision sejarah tingkatan 4. Tapi kita akan fokus kepada subtopik ya. Subtopik yang dikabarkan okey akan keluar dalam sejarah SPM okey pada bulan Mac ini. Alright. So kita hari ini akan mulakan dengan apa tahu? Dengan kita buat latihan seperti mana yang cikgu telah kongsikan dalam grup WhatsApp. Okey, grup WhatsApp iaitu berkaitan dengan soalan-soalan daripada bab 1 iaitu bab 1 tingkatan 4. Okey, bab 1 tingkatan 4. Jadi ini sebagai satu latihan lah. Cikgu ada banyak modul untuk berikan kepada kamu semua sebagai latihan. Tinggal kamu larat tak larat je nak buat tu satu. Okey, itulah satu. Okey, kemudian yang kedua, okey, korang sedar tak? Sekejap, korang sedar tak? Tinggal berapa bulan lagi korang punya SPM? Berapa bulan lagi korang punya SPM? Ya, Fazana, Faiz. Lagi 4 bulan. Are you sure? Sebenarnya, okey, plus minus lebih kurang 3 bulan. Bulan 12, bulan 1, bulan 2. So 3 bulan. So cikgu 3 bulan nak buat apa cikgu? 3 bulan ini memang all out buat latihan sahaja. Buat latihan saja. Tapi cikgu latihan nak cari kat mana? Nak pergi kat kedai lagi apa semua kan? Tak payah. Okey, cikgu bagi latihan. Korang buat je latihan yang ada. Korang buat semua modul yang cikgu ada. InsyaAllah kamu boleh dapat A. InsyaAllah. Buat je. 3 bulan redha. Okey. Apa nak diredha kan? Buat aja. Okey. 3 bulan tu. Okey. Usaha dulu. Ya, usaha dulu. Ya, betul Syingga. Cikgu sokong sangat. Kita kena usaha dulu. Kan? Betul. Usaha tangga kejayaan. InsyaAllah. Tak usaha mana nak tahu kan? Okey. Baik. Cikgu tak nak cerita apa-apa pasal bab 1. Tak nak cerita. Sebab cikgu tahu ramai yang dah tahu tentang bab 1 sebenarnya. Cuma hari ini, okey, kita nak tengok soalan-soalan dia. Bab 1 warisan negara bangsa. Jom kita tengok bagaimana untuk menjawab soalan-soalan sejarah. Okey, bagi soalan-soalan objektif. Ya. Okey. So kita akan mulakan dengan soalan yang pertama ini, okey, iaitu tentang raja bertanggungjawab memberikan perlindungan perlindungan politik dan jaminan keselamatan kepada rakyatnya. Okey, SPM sejarah dapat A, hantaran turun sikit Zan, okey, peribahasa Melayu ada menyatakan hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Apa maksud dia? Cari sendiri. Okey, baik. Okey, baik. Aduh ya. Okey, kita lihat di sini. Bagaimana rakyat membalas tanggungjawab tersebut? Bagaimana rakyat membalas tanggungjawab tersebut? Adakah A, memberi tanah?
Adakah B, rakyat menjalankan khidmat raja? Atau C, rakyat memberi taat setia? Dan D, menjadi hamba raja? Sila jawab soalan dalam group chat sekarang. Okey, direct message pada cikgu. Mana jawapan dia? A, B, C, D. Okey, cikgu nak kamu gunakan first impression. First impression kamu yang mana? Okey, so Afiq dah jawab. Lain. Beri. Okey. Nazira, okey. Afiq, Nazira, bagus, jawapan kamu betul. Okey, lain. Okey. So, Aisyah betul. Okey, betul. Yasmin betul. Bagus. First impression yang tepat. Bagus. So, okey, nombor 1, kita tahu tak mungkin rakyat memberi tanah dan juga tak mungkin rakyat menjadi hamba raja. Sebab apa? Rakyat lah, hamba lah. So di antara dua ini, so salah satunya adalah jawapan yang betul. Okey? Cikgu tak nak bagi tahu reveal jawapan dia. Kamu bagi tahu kat dalam group chat, cikgu akan bagi tahu betul atau tidak. Okey? Baik. Soalan nombor 2. Kesultanan Melaka antara yang terawal mempunyai ciri-ciri sebuah negara bangsa moden. Okey? Jadi antara berikut manakah merupakan ciri-ciri sebuah negara bangsa moden Kesultanan Melayu Melaka? Okey, iaitu adakah hubungan diplomatik? Yang kedua, wilayah pengaruh. Yang ketiga, lambang-lambang kebesaran. Dan yang keempat, kehebatan pembesar. Yang mana satu? Yang mana satu? Jawapannya adalah okey. So Afiq. Okey, Afiq salah Afiq. Okey. Afiq salah. Ni siapa lupa mute ni? Okey, dah. Okey, dah. Okey. Baik. Okey, baik. Harus diingat okey, ciri-ciri negara bangsa ni dia ada dua tau dalam bab form 4 ni, bab 1 form 4. Iaitu pertama, cikgu kena jelaskan iaitu ciri-ciri negara bangsa, negara bangsa kerajaan alam Melayu. Satu lagi, ciri-ciri negara bangsa tahu. Ada beza. Negara bangsa alam Melayu ada 4. Iaitu pertama raja, yang kedua iaitu Okey, boleh dengar? Sekarang boleh dengar? Boleh dengar tak? Macam jauh je. Dah. Okey. Sorry. Dia terkeluar sikit. Okey, baik, tak apa. Kita tengok So, negara bangsa alam Melayu, ciri-ciri dia ada 4. Ingat raja, rakyat, wilayah pengaruh dan juga undang-undang. Tapi kalau negara bangsa Kesultanan Melaka, dia ada 6. Dia lebih lagi. Jadi, di antara yang mana satukah yang lebih tepat? Antara 1, 2, 3 dan 4. So negara bangsa ni kita tahu ada lebih daripada 4 ini. So yang mana satu? Jawapan dia adakah cikgu tolong kamu dengan membuang satu pilihan yang salah, iaitu kehebatan pembesar. Tak ada kaitan dengan kehebatan pembesar. So yang mana satu? 1, 2 atau 2, 3? Yang mana satu? Okey, baik. Jadi yang mana satu jawapan dia? Yang mana satu jawapan dia? Jawapan dia adalah ingat jawapan dia adalah 2 dan juga 3. Ingat lambang-lambang kebesaran tu yang Kesultanan Melaka ada apa? Yang ada nobat,
yang alat muzik Nobat, kemudian yang ada Death Star, kemudian ada keris, itu semua adalah lambang-lambang kebesaran. Sebab tu jawapan dia adalah C. Take note benda tu hubungan diplomatik bukan ciri-ciri. Bukan ciri-ciri bukan. Ingat tu kepada yang dah jawab yang A tu kena perbetulkan balik pemahaman Okey. Baik. Soalan 3. Syah bandar, pegawai yang bertanggungjawab di kawasan pelabuhan. Apakah tugas syah bandar? Ingat bila dapat soalan pastikan kamu bulatkan kata kunci. Make sure bulatkan kata kunci. So yang mana satu jawapan dia? Okey. Tugas syah bandar yang mana satu? Okey, memeriksa alat timbang, menjaga keselamatan penduduk, memastikan pedagang membayar cukai ataupun juga menjadi hakim di pelabuhan. Yang mana satu? Okey, kalau kita ingat balik, syah bandar ini sebenarnya maksud dia apa? Maksud dia adalah pengurus pelabuhan. Okey, ingat syah bandar ialah bermaksud pengurus pelabuhan. Jadi yang mana satu? Okey, yang mana satu? Kita buang dulu mana yang salah, iaitu mustahil tugas dia menjaga keselamatan penduduk. Mustahil. So yang mana satu? Adakah memeriksa alat timbang, memastikan pedagang membayar cukai atau menjadi hakim di pelabuhan? Yang mana satu? So adakah jawapan dia 1 dan 4? Okey, adakah 1 dan 4 ataupun 3 dan 4? Yang mana satu? Okey, so boleh tuliskan jawapan dia dalam grup chat sekarang. Yang mana satu? Okey. Baik, Izan kata 3 dan 4. Yang mana satu? 3 dan 4. Yang lain-lain? Okey, Afiq kata B, 1 dan 4. Okey, sama. Okey, baik. Okey. Okey, yang mana satu? Okey. So, Syimilia kata D. Yang lain-lain? Yang lain-lain boleh cuba Boleh cuba. Okey, jawapan sebenarnya adalah yang lain-lain, iaitu memeriksa alat timbang dan juga menjadi hakim di pelabuhan. Okey, yang menjadi hakim di pelabuhan. So ianya adalah B, 1 dan 4. Itu sebagai syah bandar. Okey. So make sure tugas-tugas syah bandar juga kamu jelas. Jelas Baik. Kemudian seterusnya soalan yang kita lihat. Okey. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat 2 jenis undang-undang bertulis. Okey, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Tujuan undang-undang tersebut digubal adalah apa? Adakah untuk mengukuhkan kedudukan raja atau memelihara keamanan dan melindungi rakyat atau mengelak pencerobohan kuasa asing? Apa dah? Mengelak pencerobohan kuasa asing boleh buang. Dan membuktikan kesetiaan rakyat kepada raja. Yang mana satu jawapan dia? Boleh tulis dekat dalam group chat sekarang. Yang mana satu? Okey, Afiq. Ya, betul Afiq. Yang lain-lain? Yang lain-lain macam mana? Afiq betul. Tapi Afiq tak bagi tahu jawapan dia apa. Yang lain-lain mana satu? Kalau kamu tak tahu, boleh guna teknik first impression ataupun guna teknik tembak. Yang mana satu? Kalau tembak, kita buang dulu mana yang salah. Okey. Iaitu mengelak pencerobohan kuasa asing. Betul. Dan juga satu lagi iaitu apa? Iaitu untuk mengukuhkan kedudukan raja. So kita boleh buang 2 ini. So yang mana satu? Apakah tujuan undang-undang tersebut digubal? Adakah undang-undang digubal untuk buktikan kesetiaan rakyat pada negara? Ataupun adakah undang-undang ini untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat? Which one is better? Okey. Baik. Okey, baik. So Izan dah jawab, begitu juga Shrista. Okey, dan juga Afiq pun dah jawab. Okey. Baik. Jawapan yang lebih tepat untuk soalan ini adalah yang mana satu? Iaitu jawapannya adalah B, memelihara
keamanan dan melindungi rakyat. Kerana apa cikgu? Kerana tujuan undang-undang. Sampai sekarang, undang-undang tujuan untuk apa? Untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Sampai sekarang undang-undang, ada tak undang-undang tu dibuat untuk buktikan kesetiaan rakyat pada raja? Tak ada. Okay, tidak ada. Sebab tak perlu buktikan kesetiaan rakyat pada raja melalui undang-undang, tidak. Jadi undang-undang dibuat untuk apa? Memelihara keamanan dan melindungi rakyat. So nombor 4 adalah B. Jelas tentang itu ya. Jangan kamu silap. Okey. Baik. Soalan yang kelima. Mengapakah hubungan timbal balik? Hubungan timbal balik bermaksud golongan antara golongan pemerintah dan diperintah. Timbal balik maknanya sultan buat hubungan dengan rakyat, dan rakyat juga buat hubungan dengan sultan dan para pembesar. So ini timbal balik. Timbal balik. So kenapa hubungan timbal balik antara golongan pemerintah dan diperintah berikut penting kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Adakah untuk kebebasan rakyat? Atau adakah untuk peningkatan taraf hidup? Atau untuk mewujudkan persefahaman? Atau untuk kehidupan bertata susila? Yang mana satu? Kalau cikgu guna teknik tembak, cikgu akan buang 2. So cikgu akan buang sama ada kebebasan rakyat. Mana ada kebebasan rakyat? Rakyat akan terlindung di bawah undang-undang. So dia tidak ada istilah kebebasan rakyat, tak ada. Dan juga hubungan itu adakah untuk peningkatan taraf hidup? Tak. Taraf hidup berkaitan ekonomi. Ini pentadbiran. Apa kaitan pentadbiran dengan meningkatkan taraf hidup? Tak ada. Jadi tinggallah C dengan D. Yang mana satu kamu pilih? Boleh tulis jawapan je di group chat sekarang. Yang mana satu? C atau D? Yang mana satu? Okey. So Afiq dah jawab C. Yang lain-lain, Syamil pun C. Saya pilih C, saya rasa bagus Nazira. Okey, lain? Yang lain-lain? Yang mana satu? Okey, Shrista pun sama. Izan pun sama. Okey, bagus Zan. Bagus Shrista. Jawapan memang betul, iaitu C, mewujudkan persefahaman. Persefahaman ni maksudnya apa? Saling memahami. Saling memahami. Sultan dan para pembesar memahami kehendak rakyat dan rakyat juga memahami kehendak sultan dan pembesar. Itu menyebabkan kepentingan kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Macam hubungan macam hubungan antara suami isteri ke kan. So hubungan timbal balik tu penting. Suami perlu faham isteri, isteri perlu faham suami, baru wujudkan persefahaman. Kan. Jadi macam mana nak wujudkan persefahaman tu cikgu? Semasa dari awal peringkat bercinta tu lagi nak kena faham. Perangai dia macam tu, perangai dia macam ni, perangai Izan macam ni, perangai Yasmin macam ni, perangai Shrista macam ni, perangai Shimir macam ni. So kena faham. Jadi barulah boleh mewujudkan persefahaman. Nampak tak? Jadi itu hubungan timbal balik. So nombor 5 adalah C. Soalan yang ke-6. Kita lihat peta berikut baru menunjukkan wilayah pengaruh. Kena juga. Wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka. Apakah cara memperoleh wilayah tersebut? So kalau kita lihat di sini, wilayah-wilayah ini dia mentionkan wilayah yang ini, iaitu wilayah yang di kawasan Sumatera ni. Kawasan Sumatera ini. Macam mana Melaka boleh dapat kawasan ni Macam mana Melaka boleh dapat kawasan itu? Adakah kerana pertukaran budaya, penyebaran agama, perkahwinan sasiah, dan juga adakah peningkatan ekonomi? Yang mana satu? Kita boleh buang 2 dulu yang tak berkaitan. Cara memperoleh wilayah ini adakah melalui pertukaran budaya? Tak pernah dengar pun, boleh buang. Kemudian satu lagi, adakah caranya dengan peningkatan ekonomi? Apa kaitan dia? Tak ada. Jadi ada 2. B atau C? B penyebaran agama, C perkahwinan sasiah. Mana satu yang jawapan lebih tepat? Boleh letakkan jawapan di group chat sekarang. B atau C?
Yang mana satu? Okey. Ya, yang mana satu? Okey. Okey. Baik. Okey, baik. Syimir dah jawab, Afiq dah jawab. Okey, Shrista dah jawab. Okey, baik. Sebenarnya, okey, dalam, okey, ingat untuk wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka, kita ada dua cara perluasan kuasa. Tiga tiga cara perluasan kuasa. Okey, yang pertama iaitu berkaitan dengan cara apa? Penaklukan. Maknanya, okey, serang, penyerangan serang Melaka serang kepada kerajaan-kerajaan lain. Itu okey, bagaimana diluaskan kuasa. Yang kedua iaitu melalui perkahwinan. Okey, dan perkahwinan ni ada dua, iaitu perkahwinan sahsiah dan satu lagi iaitu perkahwinan diraja. So ada dua. Dan satu lagi, okey, wilayah pengaruh Kesultanan Melaka ni diluaskan dengan cara apa cikgu? Iaitu dengan wilayah, okey, ataupun kita kata dengan kerelaan. Dan kerelaan ini menyebabkan okey, wilayah-wilayah itu menjadi apa? Menjadi naungan. Okey, kerelaan iaitu menjadi naungan seperti negeri Kedah, seperti negeri Perak, itu naungan. Jadi yang nyata di sini jawapannya adalah okey, berkaitan dengan perkahwinan sahsiah, iaitu C. So, penyebaran agama tidak menyebabkan perluasan kuasa, tidak. Take note benda tu Shrista, bahawa penyebaran agama tidak menjadi cara Melaka memperoleh wilayah yang lain. Okey. Kena jelas yang tu Penyebaran agama tak ada kaitan. Okey, tak ada kaitan. Okey. Baik. Soalan yang ketujuh. Hamba. Hamba merupakan golongan yang terbawah. Okey, terbawah dalam hierarki masyarakat Melayu. Okey. Cikgu, yang hierarki yang mana satu ni cikgu? Hierarki tu yang inilah. Yang ini. Ini hierarki. Okey, ini hierarki. Okey, hierarki Jadi, kalau kita lihat di sini, okey, manakah antara berikut dalam kategori hamba? Kategori hamba. Adakah hamba raja atau hamba bebas atau hamba pembesar atau hamba berhutang? Yang mana satu? Okey. Okey. Jadi, jawapan yang pasti salah yang pasti salah ialah hamba bebas. Ini pasti salah. Pasti salah. Sebab apa tahu? Hamba dia tak bebas. Macam mana boleh jadi hamba bebas pula? Hamba-hamba lah. Kalau dia dah dibebaskan, dia akan jadi rakyat. Kan? Jadi mustahil ada hamba bebas. So jawapan dia adakah sama ada hamba raja ataupun hamba berhutang ataupun hamba pembesar dengan hamba berhutang. Yang mana satu? Okey. So Afiq dah jawab. Okey. Shrista, mana jawapan kamu? Syimir dan juga Yasmin serta pelajar-pelajar lain seperti Zuhair, Sarah Ruslan, Mar. Okey, Syah. Okey, mana jawapan kamu? Sonia punya ni. Baik. Bagus. Okey, ya, betul lah tu. Betul lah tu. Okey. So, kalau kita lihat di sini, okey, hamba yang betul ialah pertama hamba raja dan yang kedua hamba berhutang. I don't know lah. Baik, untuk yang tak mengetahui, cikgu explain juga Untuk hamba, hamba sebenarnya juga ada 3 kategori. Ada 3 kategori Ada 3 jenis hamba. 3 jenis hamba, iaitu hamba yang pertama iaitu hamba raja. Hamba raja. Yang kedua iaitu hamba berhutang. Dan yang ketiga adalah hamba perang. So hamba berhutang, hamba raja dan juga hamba perang. Jadi ada 3 jenis hamba. So take note benda tu
Take note benda tu. Okay, hamba ada 3 jenis. Right. So itu nombor 7. Kalau ada kita soalan ini, kamu boleh sketch kat situ ya. Hamba raja, hamba berhutang dan juga hamba perang. So jawapannya adalah B, iaitu 1 dan 4. Okay, B. Kemudian, okay, bagus Yasmin. Okay, bagus Afiq. Dan juga nombor 8, selain menaungi rakyat jelata. Okay, menaungi rakyat jelata, apakah peranan lain bagi seorang sultan? Adakah sultan akan mengutip hasil, atau sultan mematuhi arahan, atau sultan mewujudkan perpaduan, ataupun sultan bergotong royong? Ini senang sangat. Silakan jawapan dia. First impression, itu jawapan dia. First impression. Nak tengok? Okey, semua tulis jawapan jawapan 1. Okey, nak tengok? Okey, so Shimir dah, Afiq dah. Yang lain-lain? Yang mana satu jawapan dia? Mar, betul Mar. Bagus. Bagus. Aisyah, betul Aisyah. Bagus. Yang lain-lain? Yasmin, betul. Okey. Baik. Yang mana satu? Okey. Kita lihat seorang sultan. Takkanlah sultan mengutip hasil. Kutip sendiri hasil seorang sultan? Tak mungkin. Kemudian adakah sultan mematuhi arahan? Sultan kan yang tertinggi. Takkanlah dia nak mematuhi arahan rakyat pula. Mana ada orang lagi atas daripada dia? So, bukan mematuhi arahan. Kemudian C, mewujudkan perpaduan. Mungkin. Kemudian D, bergotong royong. Sultan ada bergotong royong? Okey, kelakar kalau sultan bergotong royong, kan? Jadi jawapan yang betul adalah C, mewujudkan perpaduan. Itu cara bagaimana kamu analisa pilihan jawapan. Mungkin kalau dia bosan, kan? Tapi sebenarnya ada tak kes di mana sultan-sultan akan turun bergotong royong? Wujud tak? Wujud tak sultan-sultan bergotong royong? Maybe sebenarnya ada. Okey, kalau kamu pernah tengok tentang Sultan Kelantan, dia tolong mangsa-mangsa banjir di Kelantan tahun 2019, ada. Kemudian kalau kamu lihat masa first PKP dulu, okey, Agong. Agong, okey, dia turun, okey, menjaga lalu lintas sebentar, melihat lalu lintas yang sedang dikawal oleh polis. So dia turun juga. Tapi jarang buat. Kenapa? Kalau sultan buat semua ni, bermakna istilahnya adalah sultan telah apa? Sultan telah mencemar duli. Ini perkataan dia. Iaitu kalau sultan buat semua perkara yang dibuat oleh rakyat seperti mengutip hasil, mematuhi arahan ataupun bergotong royong, bermakna sultan itu sedang mencemar duli. Yes, betul. Betul, mencemar duli. Betul Syimin. Okey, betul. Sebab itu bukan tugas seorang sultan. So it's a bad thing. Baik. It's a bad thing. Mencemar duli ni adalah kita kata it's a bad thing kalau among sultan-sultan. Tetapi kalau sultan dengan rakyat akan rasa apa? Bagus, betul tak? Bagus. Jadi sebab itu, okey, kalau katakan, kalau kamu lihat apabila sultan sultan masuk ke Dewan Parlimen ke, Agong masuk Dewan Parlimen ke, kan. Jadi orang yang mula-mula berucap sebagai ketua, okey, sebagai Perdana Menteri ke, kan, dia akan jawab apa? Okey, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, kan. Terima kasih tuanku kerana sanggup mencemar duli, okey, untuk melangkahkan kaki ke Dewan Parlimen ini. Terima kasih banyak tuanku kerana mencemar duli. Maknanya apa? Sanggup merendahkan diri, sanggup meletakkan jawatannya ke tepi sebagai sultan untuk bersama rakyat. Itu dipanggil mencemar duli. Okey. Jadi, so kamu kena faham peranan seorang sultan. Tak mungkin buat macam tu. Alright. Kemudian soalan 9. Raja Melaka merupakan pemerintah tertinggi. Pemerintahan beraja ini diperkukuh lagi dengan sistem apa?
Ini first impression. Siapa tak dapat jawab, aku congkil biji mata dia. Okey. Cikgu tak nak lah. Tak nak bagi pilihan jawapan. Korang tengoklah. Okey, jawapan dia apa? Kalau tak tahu juga, dia tak tahulah. Okey, Afiq. Dah dapat dah jawapan. Betul, Afiq. Yang lain-lain? Okey, Mar. Bagus, Mar. Lain? Okey, lain. Baru 2 orang. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 15 orang. Nazira, bagus Nazira. Aisyah, bagus. Okey, bagus. So, ramai yang dah menjawab. Lain. Okey. So, Raja Melaka, ingat okey, dia di Melaka, dia mengamalkan sistem apa? Sistem pembesar 4 lipatan. Tak ada lain tak bukan, itulah dia jawapan dia. Sistem pembesar 4 lipatan. Okey. Baik. Soalan nombor 10 Selain hukum adat, hukum kanun Melaka dan juga undang-undang Melaka berasaskan apa? Selain hukum adat, hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka berasaskan apa? Adakah demokratik? Ataupun adakah hak asasi? Ataupun adakah syariah? Ataupun persamaan? Ada tak sesiapa yang tak faham mana-mana pilihan jawapan ni? Aku tak faham lah A tu apa, B tu apa, C tu apa, dan D tu apa. Okey, persamaan. Okey. Baik. Cikgu terangkan satu-satu. Kalau demokratik bermaksud apa? Demokratik tu maknanya adalah diamalkan berasaskan demokrasi. Okey, berasaskan demokrasi. Dan demokrasi maknanya rakyat memilih pemimpin. Nak tanya korang lah Melaka dulu pakai demokrasi ke? Ada pilihan raya ke nak pilih pemimpin? Ada? Tak ada. Mustahil. Okey, mustahil kat situ. Kemudian, kalau kita lihat hak asasi, ada ke rakyat yang hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut ni berasaskan hak asasi manusia? Hak asasi manusia, kebebasan rakyat untuk bersuara, kebebasan rakyat untuk memiliki harta, kebebasan rakyat untuk mendapat pendidikan. Ada yang dia cakap dalam hukum kanun Melaka tu? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada hak asasi? Okay. Tak ada. Ya, betul, tak ada. Memang tak ada. Syariah. Syariah, iaitu berkaitan dengan hukum-hukum berasaskan agama Islam. So, adakah hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka berasaskan syariah? Berasaskan hukum Islam? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Okey. Ya, betul. Yang ini syariah ni ada. Syariah tu ya memang ada. Okey, memang ada. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat hukum kanun Melaka, kalau kami ingat lagi hukum kanun Melaka kan ada undang-undang berdasarkan ataupun bercerita tentang perkahwinan. Ingat tak? Perkahwinan mesti seorang lelaki, seorang perempuan dan juga mesti ada saksi 4 orang. Kalau tak ada saksi 4 orang pun, membadailah dengan 2 orang. Itu hukum apa tu? Itu hukum syariah. Maka jawapan C adalah betul. Nampak tak? Persamaan tak ada. Berasaskan persamaan. Persamaan apa? Persamaan warna kulit, persamaan keturunan, persamaan tidak ada. Persamaan tidak ada. So 10 jawapannya adalah C, syariah. Boleh faham? Boleh okey. Baik. So jom kita pergi kepada soalan struktur. Soalan struktur di sini, kalau kita lihat di sini, siapa pula yang nak masuk ni? Kejap. Okey. Baik. Kita lihat. Pembentukan kerajaan alam Melayu, pembentukan kerajaan alam Melayu membuktikan bahawa asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan Barat. So kehebatan dan keagungan kerajaan alam Melayu ini dapat dilihat dengan wujudnya beberapa buah kerajaan di alam Melayu. Namakan 2 buah kerajaan yang muncul di alam Melayu sebelum kedatangan Barat. Alamak. Ini memang mudahlah. Sila berikan 2 buah kerajaan Melayu
sebelum kedatangan barat. Okey. Take note ya Afiq ya. Take note dan kepada pelajar-pelajar yang lain. Bila dia mentionkan, namakan dua buah kerajaan yang muncul di alam Melayu sebelum kedatangan barat. Alam Melayu sebelum kedatangan barat ni maknanya apa tahu? Sebelum adanya kerajaan Melayu Melaka. Maknanya sebelum KMM. Sebelum KMM. So jangan ambil Melaka. Jangan ambil Melaka. Ambil kerajaan lain. Untuk selamat ambil kerajaan lain. Kerajaan apa yang ada? Kerajaan alam Melayu. Ingat lagi tak? Takkan tak ingat. Okey. Ya, betul Afiq. Betul sangat. Yang lain-lain? Yang lain-lain ingat lagi tak? Okey. Lain-lain ingat lagi tak? Tak ingat? Ingat okey. So antara kerajaan itu adalah seperti Funan. Okey, seperti Funan. Okey, yang kamu belajar masa form 2 lah, kan? Okey, Funan, Champa, kemudian Angkor, kemudian Sriwijaya, kemudian juga Majapahit, okey, ataupun juga Kedah Tua dan juga Gangganagara. Okey, Gangganagara. So boleh pilih mana-mana dua ini. Boleh pilih mana-mana dua ini. Okey. Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangganagara. So total ada 7. Okey, ada 7 kerajaan. Ambillah mana-mana dulu. Okey. Baik. Terangkan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, untuk begini, soalan yang begini, kamu lihat dia nak apa? Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Dan juga selepas itu tengok kepada peruntukan markah. 4 markah. So kalau 4 markah ni kamu boleh berikan 4 fakta atau juga kamu boleh berikan 2 fakta, 2 huraian. Okey, 2 fakta, 2 huraian. Okey. Jadi contoh dia macam mana cikgu? Okey, contohnya begini. Okey. 2 fakta 2 huraian. Bila kamu dapat je soalan ini, kamu terus sketch jawapan kamu. Sketch jawapan kamu ya di kertas soalan itu. Okey, sebagai contoh kalau macam kita buat sketch kan, kita buat fakta saja. Okey, faktanya apa? Yang pertama, ciri-ciri negara bangsa iaitu adanya raja. Okey, dan yang kedua kita boleh tulis adanya rakyat. Cukuplah. Huraiannya apa? Raja itu sebagai apa? Huraikan. Okey. Raja itu sebagai apa? Ketua kerajaan, kemudian juga ketua agama Islam, dan juga ketua pentadbir. Itu huraian. Okey, itu huraian. Manakala kalau rakyat pula kamu boleh mentionkan iaitu berkaitan dengan apa? Fungsi rakyat. Okey, iaitu kita kata sebagai penduduk. Apa itu rakyat? Penduduk yang tinggal dan memberi taat setia. Penduduk yang tinggal di sesebuah negeri di sesebuah negeri dan memberi taat setia kepada pemerintahnya atau memberi taat setia kepada raja. Kepada raja macam tu. Okey. Baik. So 2 fakta 2 huraian. So raja, ketua kerajaan, ketua agama Islam itu huraian dia. Rakyat, okey, fakta yang kedua. Huraiannya penduduk yang tinggal di sebuah negeri dan memberi taat setia pada raja. Okey. Baik. Okey, untuk yang ini cikgu nak minta kepada semua pelajar. Okey, semua pelajar ada 16 orang ini, cikgu nak kamu buat ayat jawapan daripada fakta yang cikgu berikan ini. Boleh tulis dalam grup chat Zoom tu. Okey, grup chat Zoom tu ada chat kan. So tulis kat situ direct message kepada cikgu. Sekarang nak tengok korang buat ayat macam mana. Silakan, nak tengok? Boleh mula sekarang, nak tengok? Okey. Okey, faktanya raja dan huraiannya ialah ketua kerajaan, ketua agama Islam. Okey,
Kemudian satu lagi faktanya ialah rakyat. Okey, ciri-ciri negara bangsa yang seterusnya ialah rakyat. Ciri-ciri negara bangsa yang pertama ialah raja. Ciri-ciri negara bangsa yang kedua ialah rakyat. Yang ketiga iaitu wilayah naungan. Yang keempat iaitu berkaitan dengan undang-undang. Okey, cuba buat dalam grup chat sekarang. Cikgu nak tengok. Berapa ramai yang boleh buat? Nak tengok. Silakan cikgu bagi masa dalam 2 minit. Nak tengok kamu jawab. Okey, dan send kepada cikgu melalui WhatsApp. Bukan WhatsApp, grup chat. Grup chat. Okey. So kita akan lihat. Okey. Okey. Ada. Okey. Okey. Okey, bagus Yasmin. Okey, bagus. Afiq bagus. Yasmin juga bagus, begitu juga Nazira. Okey, bagus Nazira. Bagus juga Faiz Nazran, bagus. Okey, bagus. Okey, baik. Okey, cikgu akan minta kamu buat perbandingan buat perbandingan. Okey, perbandingan seperti ini sekejap Okey, perbandingan. Okey, so kita lihat jawapan yang ini. Okey. Okey, so jawapan yang ini. Sekejap cikgu akan. Okey. Okey, yang ini jawapan dia yang pertama. Okey, kemudian di sini ada satu lagi jawapan yang cikgu akan ambil. Okey. Baik, so cikgu akan komen satu-satu. Okey, cikgu akan komen satu-satu. Kita nak tengok, kita nak buat perbandingan. Perbandingan okey. Baik, kemudian okey, kita buat satu lagi. Okey, mana satu? Okey, so kita akan buat. Okey, ini yang ketiga. Okey. Okey, kemudian okey, Syimil pun dah buat, bagus. Bagus. Okey, ya, okey. So kita tengok ada juga yang buat begini. Okey. So ada juga yang buat begini Okey, ada juga yang buat begini. Okey. Kemudian Ashraf. Okey. Okey, baik. Kita buat perbandingan Kita buat perbandingan. Depan mata kita sendiri kita nak tengok perbandingan tu depan mata kita sendiri kita nak buat perbandingan. Alright. So, kenapa bukan nak menunjukkan siapa pandai, siapa yang tak pandai, tidak. Tetapi kita nak buat perbandingan tentang cara menjawab. Okey. So kalau kamu perhatikan di sini, okey. Baik. Kita tengok soalan ataupun juga jawapan yang pertama ni yang di atas tu. Okey.
Kita tahu siapa. Siapa yang menjawab ni? Okey, kepada owner. Owner jawapan dia kenal lah. Owner jawapan dia kenal. Baik. Antara ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah raja yang merupakan ketua kerajaan dan ketua agama Islam. Okey, selain itu rakyat merupakan penduduk yang tinggal sebuah negeri dan memberi taat setia kepada raja. Okey, soalannya ini menjawab tak soalan? Baik, menjawab soalan tetapi tidak sempurna. Okey, antara ciri negara bangsa kerajaan Melayu ialah raja yang merupakan ketua kerajaan dan ketua agama Islam. So ada fakta, ada huraian. Selain itu rakyat, okey, di sini ada masalah. Okey, di sini ada masalah. Apa masalahnya cikgu? Masalahnya adalah kamu tak mentionkan ini apa? Ini apa? Rakyat tu apa? Rakyat merupakan penduduk yang tinggal sebuah negeri. Tu apa tu? So kamu kehilangan satu ayat di sini, iaitu apa? Selain itu, ciri negara bangsa. Itu yang kamu tak masukkan. Jadi di sini ayat dia kurang cantik. Okey, kurang cantik sebenarnya. Jadi itu kamu kena faham kenapa ini adalah antara jawapan yang kita kata sebagai agak lemah. Tetapi kalau kita tengok yang kedua, yang bawah ni, pertama ialah raja. Raja merupakan ketua kerajaan dan ketua agama Islam. Kedua ialah rakyat. Rakyat merupakan penduduk yang tinggal sebuah negeri dan memberi taat setia kepada raja. Ini pun bermasalah. Kerana apa? Pertama, okey, sebenarnya okey, tidak ada ciri-ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga, tak ada. Yang lebih penting kamu mentionkan ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri negara bangsa yang pertama. Perkataan tu tak ada. Kena letak. Sebab pertama apa? Apa yang pertama? Kemudian kedua, apa yang kedua? Tak jelas. Ya, tak jelas. Jadi ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang pertama ialah raja. Kemudian baru mentionkan raja merupakan ketua kerajaan. Macam tu. Lengkap. Okey. Kemudian sambung dengan ciri negara bangsa yang kedua ialah macam tu. Okey. So kedua-dua ini okey sebenarnya kurang sempurna. Yang ketiga ni, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah kerajaan tersebut memiliki raja. Raja merupakan ketua kerajaan dan ketua agama Islam. Selain itu negara bangsa kerajaan Melayu memiliki rakyat. Okey, rakyat adalah penduduk yang tinggal sebuah negeri dan memberi taat setia kepada raja. Betul. Tetapi ayat yang pertama, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah kerajaan tersebut memiliki raja. Okey, sebenarnya dia bukan ayat memiliki. Okey, maknanya kita kata apa? Terdapat raja. Okey, terdapat raja dalam kerajaan tersebut. So ataupun yang lebih baik, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah okey, ialah raja, ciri raja. So raja merupakan ketua kerajaan. Seterusnya, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu okey adalah rakyat. Bukan memiliki rakyat, bukan. Ciri hilang, kemudian kita tak perlu menggunakan memiliki. Itu yang ketiga. Yang keempat, okey, so maknanya ketiga-tiga ini ada kelemahan. Yang keempat, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah raja. Raja berperanan sebagai ketua kerajaan dan ketua agama Islam. Selain itu, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, okey, yang lain ialah rakyat. Rakyat ialah penduduk yang tinggal di sebuah negeri dan mereka memberi taat setia kepada raja. Yang ini ayatnya sempurna. Yang ini ayatnya sempurna. Okey, yang keempat ni ayat sempurna. Dan untuk yang kelima ni, ciri negara bangsa okey alam kerajaan Melayu ialah raja sebagai ketua kerajaan. Selain itu rakyat sebagai penduduk yang tinggal sebuah negeri dan memberi taat setia kepada raja. Ini juga ayat yang tak cantik. Okey, kamu tak mentionkan yang ayat selain itu, ciri negara bangsa yang kedua ataupun ciri negara bangsa yang seterusnya, tak ada. Nampak tak? Okey, sebab itu Nazira, ya betul Nazira. Memang betul. Cikgu tak mentionkan nama tapi cikgu tahu yang ini memang adalah sempurna. Ya, betul. Ada typo cikgu. Ya, mungkin ada typo. Okey, tetapi cikgu nak kamu semua
Okey, take note bahawa bagaimana untuk mempersembahkan sesuatu itu dengan baik, iaitu dengan lengkap dan sempurna. Ayat PM-nya sempurna. Okey. Dan satu lagi, ada yang minta kepada cikgu untuk memberi komen tentang jawapan dia. Okey, jawapan satu lagi ialah begini. Okey, ada satu lagi jawapan yang cikgu terima. Okey, iaitu jawapan dia begini. Okey, iaitu inilah dia. Ciri negara bangsa kerajaan Arab Melayu ialah raja. Sebagai contoh, ketua kerajaan dan ketua agama Islam. Okey, ketua kerajaan dan ketua agama Islam itu bukan contoh bang. Itu bukan contoh. Itu peranan. Itu fungsi. Okey, fungsi raja ialah ketua kerajaan dan ketua agama. Bukan contoh. Bukan contoh Hati-hati. Okey. Ya, bukan contoh. Itu. Kemudian, manakala rakyat pula merupakan penduduk yang tinggal sebuah negeri dan memberi taat setia kepada raja. Okey, betul. Tetapi, rakyat tu apa? Rakyat tu apa? Rakyat itu ialah ciri-ciri negara bangsa. So, kamu kena mentionkan balik ciri-ciri negara bangsa itu. Macam tu. Kan? Okey, macam tu. Macam cikgu kata macam apa tahu? Okey, terangkan ciri-ciri Yasmin Naili. Contoh-contoh Terangkan ciri-ciri Yasmin Naili. Okey, Yasmin Naili adalah seorang wanita berumur 17 tahun yang tinggal di Kuala Lumpur. Titik. Okey. Ciri seterusnya, Yasmin memiliki kulit yang cerah dan ketinggian hampir 1.67 cm. Okey, titik. Selain itu, Yasmin Naili juga mempunyai ciri-ciri seperti suka berkawan dengan rakan-rakan di sekolah. Titik. Nampak tak? Dia sebab sebenarnya kamu kena buat dalam bentuk ayat karangan yang sempurna. Ayat karangan ya. Jadi ini contoh bagaimana kamu nak mempersembahkan ciri-ciri. Bahaya cikgu ni sampai tahu tinggi. Alah kau ni Shimir kan. Okey, jangan salah faham Yasmin Naili dengan cikgu ni memang dah lama. Memang dah lama. Jadi dia dah lama dengan cikgu dah. Ya, mak dia pun kenal cikgu, cikgu pun kenal mak dia. So jangan risau. Okey, jangan risau. Yasmin Naili macam anak cikgu je sebab anak cikgu pun nama Naili Yasmin. Lebih kurang je tu. Jadi itu sebenarnya nak mentionkan iaitu bagaimana mempersembahkan fakta dengan betul. Perasan tak? Satu perkara tentang jawapan-jawapan ini. Perasan tak? Fakta yang sama tapi persembahan berbeza. Nampak tak? Fakta yang sama, persembahan yang berbeza. Sebab itu, kan, cikgu tak bimbang tentang fakta sebab korang boleh ingat fakta sebenarnya. Tapi yang cikgu bimbang, korang punya persembahan tu. Korang deliver tu. Kadang-kadang main hentam je, kadang-kadang tak sempurna. Padahal fakta cikgu bagi sama. Ke-6 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 cikgu bagi fakta yang sama. Tapi persembahan yang berbeza, ayat yang berbeza. Dan inilah yang telah mempengaruhi markah kamu. Ini mempengaruhi markah kamu. Okey. Jadi, take note benda ni. Bahawa sebenarnya, bukanlah sebenarnya jawapan ataupun fakta tu yang penting. Tapi, bagaimana you present jawapan-jawapan kamu. Sebab itu zaman sekarang ni, kalau kita lihat sebagai contoh macam macam zaman sekarang, latihan-latihan zaman sekarang kalau cikgu tengok zaman latihan-latihan KSSM ni banyak latihan diberi dalam bentuk macam ni. Iaitu apa tahu? Iaitu kalau kamu tengok, dia ada panduan jawapan. F1, F2, F3, F4 maknanya fakta. So ramai orang cakap, cikgu kalau setakat dah bagi fakta, kan senanglah nak jawab. Memanglah senang nak jawab, tapi macam mana kamu persembahkan dia? Nampak tak ada fakta 1, fakta 2, fakta 3, contoh 4. Fakta 4, contoh 4 dan juga fakta 5. Bermakna di sini,
okey, jawapan tu memang semua orang. Okey, kita tahu bahawa kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan dah tahu kamu semua memang tahu jawapan dia. Cuma bagaimana kamu persembahkan, itu yang akan memberi markah. So jangan silap memberi persembahan itu. Boleh faham? Boleh faham jadi take note benda tu tentang kalau ada sesiapa, okey, kalau ada sesiapa kat sini yang memiliki jawapan yang lemah, yang macam cikgu tegur tadi kan. Sebab cikgu tak mentionkan nama kan. So kepada mana-mana pelajar yang rasa okey, cikgu dah tegur rupanya sini lemah, take note benda tu dan selepas ini cuba buat latihan okey menggunakan ayat yang lebih sempurna. Lebih sempurna. Okey. Jadi kalau nak lebih tahu lagi, kita akan boleh bincangkan lagi seterusnya. Okey. Baik. Okey, soalan C dan soalan nombor 2 ni rasanya senang soalan-soalan ni. Okey, bab 1 tingkatan 4. Berdoalah supaya sejarah kamu, sejarah SPM akan keluar banyak soalan daripada bab 1 tingkatan 4. Okey, ingat lagi ke bab 1 tingkatan 4? Okey, ingat lagi ke bab 1 tingkatan 4? Ingat lagi? Tak ingat dah? Okey. Tak ingat dah No. Ingat kod. Aduh. Kod ada kod Melayu Melaka. Ya, betul. Okey, Melayu Melaka. Cikgu takut betul kalau korang lupa sebenarnya kan. Risau korang ni. Sebab selalunya lupa. Itu ada yang kata hilang ingatan. Ya, memang ada yang hilang ingatan sebenarnya. Jadi cikgu risau sangat. Tapi namun begitu, kita akan lihat untuk agenda bulan 12 ini, agenda bulan 12 kita adalah ini iaitu kita akan mulakan pada 3 hari bulan 12 iaitu hari Jumaat. Kita akan mulakan dengan revision sejarah tingkatan 4 iaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kerana apa? Kerana Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua ni dikira sebagai antara topik yang hot untuk dikatakan keluar dalam kertas 2. Dalam kertas 2. Jadi kita kena buat revision yang itu. Kemudian 7 hari bulan 12 kita kena tengok pula soalan-soalan ramalan berkaitan dengan subtopik First World War dan Second World War ni. And then kemudian 21 hari bulan 12 kita akan lihat pula pendudukan Jepun. Dan ini juga salah satu topik yang hangat diperkatakan. Dan kemudian 28 hari bulan 12 kita lihat soalan ramalan SPM subtopik pendudukan Jepun. Kenapa soalan hot ini dipanggil hot? Soalan ini dipanggil hot kerana apa? Kerana ianya adalah antara subtopik yang hangat. Hot tu hangat lah. Hangat untuk keluar dalam SPM kali ini. Dan ini bersandarkan kepada apa? Kepada sifat topik itu sendiri.